Salam Malaysia Madani dan kita tentunya bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting dan juga relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Balah topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini ialah menyantuni takdir penghuni tanpa rumah. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya dan sudah pastilah tujuan kita memilih topik ini ialah untuk melihat tentang isu gelandangan yang sememangnya mendapat perhatian dari pelbagai pihak. Dan bila kita bercakap tentang isu gelandangan ini juga, ianya bukanlah merupakan isu yang baru. Sudah lama sebenarnya ianya berlaku terutamanya di bandar-bandar besar, termasuklah di Kuala Lumpur ini sendiri. Dan ianya banyak pihak juga sebenarnya, banyak NGO juga yang terlibat dalam usaha untuk membantu golongan gelandangan ini. Tetapi sejauh mana berkesannya bantuan yang diberikan itu sesuatu yang menarik dan inilah perkara yang ingin kita sentuh dalam topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Baiklah, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada tetamu kita, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Rashdan Abdul Rashid yang merupakan pengurusi Persatuan Kebajikan Golongan Asnaf dan Gelandangan Kuala Lumpur dan Selangor ataupun ringkasnya dikenali sebagai KASG. Jadi terima kasih banyak-banyak Rashdan, apa khabar? Ya, alhamdulillah, syukur, terima kasih Tuan Syakawi kerana menjemput saya sekali lagi. Kita bersama lagi. Ya, kita bersama lagi. Kita pairing hari ini. Okey, ini kita nak bercakap tentang topik yang mungkin berbeza daripada apa yang kita bincangkan dalam program yang lalu. Tetapi sebelum kita pergi lebih mendalam berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Oh ya, saya nak ingatkan juga kepada penonton-penonton yang mungkin berpeluang mengikuti program Ruang Bicara hari ini. Seperti biasalah kami juga memberi peluang dan juga ruang kepada anda sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat atau bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa gunalah dua talian yang kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, Tuan Rashdan, KASG ini pun sesuatu yang menarik jugalah sebenarnya. Mungkin ramai di luar sana yang tidak mengetahui tentang kewujudan Persatuan Kebajikan Golongan Asnaf dan Gelandangan Kuala Lumpur dan Selangor ini. Jadi apa sebenarnya KASG dan apa yang memberi inspirasi kepada Tuan Rashdan dan rakan-rakan untuk menubuhkan KASG ini sebenarnya, Tuan? Baik, persatuan kami ditubuhkan pada 14 Mac 2013. Okey, ini adalah hasil daripada beberapa rakan-rakan seperjuangan kami sebagai sukarelawan yang ketika itu melihat aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh ramai pihak yang cuba membantu anak-anak khususnya di Jalan Tunku Rahman. Ataupun ramai yang lebih tahu berhampiran dengan CIMB Bank. Jadi kami lihat usaha ini tidak akan berakhir sekiranya tidak ada satu entiti atau organisasi yang boleh bersama membantu anak-anak di gelandangan di jalanan ketika itu. Jadi tertubuhlah pertubuhan kami pada ketika itu dan kami bekerja rapat bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjayakan sebuah inisiatif di bawah bahagian Pengurusan Sekolah Harian, iaitu sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Bimbingan Jalanan Kasih yang terletak di Chowkit sebelah Masjid Pakistan. Jadi apabila kami dijemput oleh kementerian untuk membantu, di situ kita lihat banyak masalah-masalah, isu-isu yang bangkit yang kita lihat tidak akan menyelesaikan masalah secara total isu gelandangan ini. Pasal apa? Kita melihat dari segi root cause ataupun isu akar itu sendiri. Sekiranya di peringkat akar umbi tidak dapat diselesaikan, kita tak dapat mencegah daripada bermulanya masalah-masalah sosial sebenarnya ketika itu, dan dia akan memberi implikasi yang sangat besar kepada pembangunan negara. Kalau berlandaskan daripada pemerhatian dan juga pengalaman Rashdan sendiri, kalau kita bercakap tentang isu gelandangan ini, terutamanya tumpuan di Kuala Lumpur itu khususnya lah, betapa seriusnya sebenarnya isu gelandangan terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur ini? Okey, baik.
Kita mula lihat isu gelandangan ini diangkat oleh media, khususnya ketika PKP semasa MCO yang lepas 2021 hingga 2020 dan 2021. Jadi sebelum itu sebenarnya seperti saya katakanlah, sejak kami ditubuhkan, kami menubuhkan pertubuhan ini sejak 2013, kita lihat banyak individu-individu yang mendiami, yang menghuni kaki-kaki lima, khususnya macam tadi Tuan kata di bandar-bandar besar, bukan saya di Kuala Lumpur, malah di Kelang, khususnya di Kelang Valley, kita di Kelang, di Ipoh, di Johor Bahru, Pulau Pinang. Ya, betul. Jadi mereka-mereka ini adalah golongan-golongan yang memiliki masalah-masalah yang tak dapat ditangani oleh mana-mana agensi kerana dia melibatkan isu personal. Terus terang saya katakan, saya sendiri pernah 2 minggu bergelandangan. Pernah. Ini salah satu sejarah hidup saya. Setelah kita merasai bagaimana rasa bergelandangan, dan di situlah saya kata tadi, dengan rakan-rakan, bantuan rakan-rakan yang sangat positif, kita tubuhkan persatuan ini dan kita bahas untuk kita nak memastikan isu gelandangan ini diangkat untuk dijadikan sebagai prioriti ataupun keutamaan untuk kita bantu mereka keluar daripada kepompong berada di jalanan tu. Saya masih teringat sebenarnya Rasdan, kalau kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh Kementerian Wilayah sebagai satu contoh yang baiklah, ini kita fokus pada Kuala Lumpur khususnya, dan kemudiannya kita tahu bahawa Kementerian Wilayah pada ketika itu ada Menteri Wilayah Persekutuan, dan ramai juga ada Datuk Bandar yang sentiasa memberi perhatian yang cukup berat terhadap isu gelandangan ini. Pelbagai program disusun atur dalam usaha untuk membantu gelandangan, tetapi dilihat bahawa ianya tidak memberi impak ataupun kesan seperti yang dijangkakan ataupun seperti yang diharapkan. Kenapa ini berlaku? Baik, antara puncanya ialah kerana kita melibatkan individu. Balik kepada individu yang ingin dibantu atau tidak dibantu. Kita faham yang bahawasanya Kementerian Wilayah, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Masyarakat, Dewan Bandar Kuala Lumpur dan PBT-PBT yang terlibat memang ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Namun bila kita balik kepada isu individu tadi, so mereka ada set of story mereka, mereka ada cerita-cerita kisah silam mereka yang agak sukar untuk kita bantu dari segi pelaksanaan program dan sebagainya. Kita ambil contoh yang paling senang ialah apabila yang ada masalah dari segi kewangan ekonomi lah kita ambil. So apabila mereka bergelandangan, mereka dah tak perlu risau mengenai sewa rumah, utility dan sebagainya, dan setiap hari akan ada individu-individu, NGO ataupun NGI, agensi-agensi dan banyak pihak yang akan datang ke jalanan membantu mereka. Jadi dengan aktiviti-aktiviti ini yang tidak dirancang sebaiknya telah menyebabkan usaha-usaha yang dirancang oleh kementerian, agensi dan sebagainya menuju jalan buntu, Tuan Syukawi. So that's why kita perlu bergerak seiring dan komunikasi berkesan perlu diadakan bersama-sama semua pemegang taruh, dan barulah kita boleh membantu mereka ini menyelesaikan masalah penempatan mereka. So keluar daripada jalanan, ada tempat tinggal, mereka bukan lagi bergelandangan. Mereka naik taraf menjadi asnaf. Saya tertarik hati bila Rasdan sebut tentang isu-isu yang tidak yang dirancang, tetapi tidak dirancang mengikut apa yang dikehendaki oleh golongan gelandangan ini sendiri. Kalau begitulah masalah yang dihadapi, apa yang dilakukan oleh KASG sendirilah dalam usaha untuk mendekatkan diri dengan golongan gelandangan ini, dan pada masa yang sama juga untuk membantu mereka supaya mungkin mereka tidak lagi menjadi gelandangan. Baik. Jadi pada awalan tadi kita cerita pasal kanak-kanak, kanak-kanak, anak-anak yang tidak mempunyai surat beranak ataupun lebih senang kita panggil stateless, anak-anak yang tiada kewarganegaraan. Mereka ini adalah kita panggil tu pelapis untuk menjadi gelandangan. Ketika dalam saat mereka membesar, ketika mereka membesar, jadi apa kita buat? Kita berikan pendidikan.
That's why di sekolah bimbingan jalan kasih itu daripada umur 5 tahun sehingga 19 tahun mereka diberi pendidikan yang hampir sama dengan sekolah harian yang kita ada, supaya mereka ini tahu betapa pentingnya pendidikan itu untuk membawa mereka keluar daripada kepompong yang mereka sedang alami lah. Jadi itu salah satu strategi kami bawa mereka-mereka ini pergi membuat lawatan-lawatan. Antaranya yang paling menarik ketika itu kami bawa mereka keluar daripada Kuala Lumpur, iaitu di Lancang Pahang, untuk mereka berinteraksi bersama alam sekitar ataupun flora dan fauna. Kali pertama mereka bermandi sungai. Kali pertama mereka berinteraksi dengan hidupan liar seperti gajah khususnya di Kuala Gandah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita lihat tidak ada strategi untuk membantu mereka ini keluar daripada kelompok sebagai gelandangan ini, so kita adakan aktiviti seperti soft skill ataupun bina upaya. So kita adakan bina upaya untuk mereka yang dewasa. Kita kena pasti mereka ini supaya kita boleh memantau mereka dari masa ke masa. So ini yang KAZGI bersama-sama Kementerian Wilayah, Dewan Bandar Kuala Lumpur, Yayasan Kebajikan Negara dan beberapa lagi entiti seperti Jabatan Pertanian, agensi Jabatan Pertanian, mengenal pasti aktiviti yang boleh kita ada engagement secara rapat dengan gelandangan ini. Jadi di KAZGI kami akan pastikan setiap gelandangan yang berpotensi agar kami bimbing. So dia ada konsep mentor-mentee ataupun buddy konsep. Pasal kita tak nak bila kita memberi membuat suatu inisiatif program, kita hanya ibarat melepaskan betuk di tangga. So kita akan pastikan akan ada tindakan susulan selepas suatu program diadakan. That's why dia akan memberi lebih mudah ataupun dia memberi ruang untuk semua pihak mengambil peranan masing-masing. Bagaimana dengan respon dan juga reaksi dan juga sambutan daripada gelandangan sendiri terhadap program-program yang disusun atau oleh KAZGI sendiri? Baik, ini adalah satu pengalaman kita panggil, pengalaman yang sebenarnya sangat mencabar, tapi kami tidak akan berputus asa lah, kerana ini adalah satu tanggungjawab sosial kami kepada golongan sasar kami. Jadi dari segi penerimaan mereka sepanjang kita adakan program sejak 2013, kita lihat tidak ramai yang betul-betul nak dibantu, kerana dia berbalik kepada tadi isu apabila kita telah mengenal pasti aktiviti yang boleh membantu mereka tapi diganggu, ada macam ada interception yang mana aktiviti pemberian makanan secara kerap oleh organisasi atau individu lain telah membuatkan mereka ni rasa lebih baik mereka bergelandangan daripada mengubah taraf hidup mereka. Jadi saya nampak apabila program yang dicetuskan idea yang dicetuskan oleh mantan Menteri Wilayah ketika itu Syahna Musa untuk gelandangan diberi satu peluang bukan sahaja untuk mendalami ilmu pertanian, malah diberikan plot-plot ataupun sebidang-bidang tanah milik kerajaan untuk diusahakan. Jadi ini adalah kami punya matlamat yang utama lah selepas kami diberi peluang sejak menguruskan projek kami di Anjong Kelana, Taman Desa. Okey. Satu lagi projek juga yang saya difahamkan dulu, diperkenalkan, iaitu tentang Hijrah Warrior itu. Apa sebenarnya Hijrah Warrior itu? Semakin menarik ni. Okey. Jadi Hijrah Warrior ini adalah satu, kita panggil tu lebih kepada movement lah, saya anggap movement untuk kita mentransformasikan gelandangan. So tadi saya kata idea ini datangnya daripada Kementerian Wilayah, dengan kita panggil tu didokong oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Kerana gelandangan ni kan berada di Kuala Lumpur, dan dengan rakan-rakan strategik, seperti tadi saya mention tadi, kita ada Yayasan Kebajikan Negara daripada Kementerian Wanita, kita ada Jabatan Pertanian, kita ada Rela, kita ada banyak lagi stake-stakeholder
stakeholders, even universiti. Kita ada UIA, Universiti Melaya, dan yang terbaru kita di UniKL. Okay, balik kepada Hijrah Warrior. Jadi apabila gelandangan yang telah disaring ketika itu, apabila kita adakan operasi operasi bersepadu bersama dengan semua pihak, polis, tentera dan sebagainya, kita selamatkan gelandangan. Kita selamatkan gelandangan, kita letakkan mereka sementara di pusat gelandangan di beberapa lokasi lah ketika itu. Okey, sementara itu kita menyediakan sebuah lokasi yang bertempat di taman desa, yang mana kalau orang Kuala Lumpur sinonim dengan desa waterpark, taman tema air, waterpark yang satu ketika dulu sangat terkenal. Okey, jadi tempat itu infra ataupun premis itu telah kosong dan dibaik pulih untuk jadikan sebagai tempat penginapan gelandangan yang berpotensi untuk dibina upaya. Di situlah bermulanya sebuah pusat yang dikenali pusat transformasi gelandangan. Kita ada 3 di Kuala Lumpur, tapi yang ini adalah yang telah diberi mandat kepada kami untuk kita mengenal pasti gelandangan untuk dibina upaya dalam aktiviti pertanian. Saya juga difahamkan, tapi saya nak kepastian daripada Tuan Rasdan sendirilah. Mungkin tidak ada rekod sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang berapa ramai sebenarnya gelandangan yang ada di Kuala Lumpur. Tadi pun Tuan sentuh juga sepintas lalu. Ini di Kuala Lumpur, di bandar-bandar lain pun mungkin menghadapi masalah yang sama. Selalunya di mana kelemahan itu dalam usaha untuk merekod berapa sebenarnya jumlah gelandangan itu? Adakah dari pihak persatuan sendiri ataupun dari pihak golongan gelandangan sendiri yang tidak mahu mereka direkodkan berada sebagai apa yang disebut sebagai golongan gelandangan ini? Baik. Okey, isu ini sebenarnya telah dibincangkan sekitar tahun 2014-2015. Ketika itu Tengku Adnan sebagai YB Menteri lah. Jadi apabila kita amat sukar untuk memberikan data yang organik atau nombor yang tepat, berapa ramai jumlah gelandangan yang ada. Okey. Ketika itu kita hanya tahu bahawasanya hanya Jabatan Kebajikan Masyarakat saja yang mempunyai sebuah premis yang dipanggil Anjung Singgah. Okey, tidak jauh daripada Menara Maybank. Jadi usaha Kementerian Wilayah yang sangat proaktif ketika itu dengan kerjasama DBKL telah terhasillah sebuah pusat gelandangan, yang mana bertempat di Maju Junction. Di Maju Junction untuk kita kenal pasti jumlah gelandangan. Di situ gelandangan tidak menginap, mereka hanya diberi bantuan, mana one off bantuan seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Ketika itu. Dan pada masa yang sama juga wujudlah satu pusat dipanggil pusat Anjung Singgah. Di Belatan Pahang, tidak jauh daripada sini sebenarnya, yang mana beberapa orang gelandangan dibenarkan untuk menginap selama 3 bulan. Jadi di sini kita lihat satu pusat untuk kita lihat jumlah yang cara besar, kerana gelandangan ini diarahkan untuk mengambil makanan dan sebagainya daripada NGO yang berdaftar. Kat sini nanti kita akan kupas lagi. Jadi mereka datang ke pusat gelandangan di Maju Junction tadi tu, berhampiran dengan Maju Junction, dan mereka yang berkelayakan dibenarkan untuk menginap di Anjung Singgah. Jadi data yang kita dapat hanyalah data yang berada di 2 premis tadi, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka punya Anjung Singgah, dan juga DBKL punya Anjung Singgah yang digerakkan ataupun diuruskan oleh Yayasan Kebajikan Negara. Jadi numbers sentiasa akan berubah-ubah. Kerana simple je. Mereka ini akan sentiasa migrate, bergerak. Mungkin seminggu berada di KL dan lagi seminggu mereka akan berhijrah ke Johor dan sebagainya. So susah untuk kita dapatkan the actual number lah, nombor yang lebih tepat. Okey.
Baik, apa ni Tuan Rashdan, menarik sebenarnya perbincangan kita setakat ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin berkesempatan sebenarnya mengikuti program Ruang Bicara ini, mungkin anda juga seperti yang saya katakanlah ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ini. Jadi jangan lupa, saya ulangi lagi, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Kita rehat dulu buat seketika, kembali semula ke Bernama TV, dan tentunya Bernama TV akan kembali selepas ini. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang menyantuni takdir penghuni tanpa rumah, dan tumpuan kita tentulah kepada golongan geladangan itu sendiri. Baik, sesuatu saya tertarik hati juga bila Tuan Rashdan tadi menyebut tentang NGO berdaftar ini yang ialah sentiasa memberi bantuan sebenarnya dalam segala segi lah. Dan ini mungkin satu kelebihan rakyat Malaysia lah. Kadang-kadang kita ni memang dianggap sebagai golongan yang mudah memberi bantuan, penyayang, mudah kasihan dan sebagainya. Tetapi mungkin juga ada NGO yang tidak berdaftar tetapi turut sama terlibat dalam membantu golongan geladangan ini. Pandangan tuan sendirilah, apakah mereka perlu berdaftar ataupun mereka boleh melakukan program-program bantuan kepada geladangan ini mengikut cita rasa mereka, mengikut rasa mereka sendiri? Baik. Saya mulakan dengan dua NGO yang acap kali ataupun paling aktif membantu kementerian dan juga DBKL khususnya. Kita ada Pertiwi dan juga Soup Kitchen. Dua NGO ini adalah NGO yang kita panggil senior NGO. Mereka lebih awal lagi membantu gelandangan, sehinggalah ada ruang ataupun libat urus Kementerian Wilayah untuk kita memastikan koordinasi, maknanya kita koordinatkan aktiviti membantu gelandangan. So tidak boleh sewenang-wenangnya turun ke lapangan tak kira waktu untuk menjadi, kita panggil tu angel ataupun malaikat lah untuk membantu gelandangan ni. Walhal mereka ini telah kita adakan jadual berkala. Jadi NGO selain daripada Pertiwi dan juga Security ni, mereka berfokus kepada memastikan tiadanya kebuluran lah. Kalau kata dalam matlamat mampan tu, mereka berfokus kepada matlamat yang kedua, zero hunger. Jadi mereka lebih tahu siapakah gelandangan-gelandangan yang betul-betul perlu dibantu, dan yang mananya bukan gelandangan tapi mereka melihat aktiviti-aktiviti ini seperti ibarat macam pesta. Bila melihat ramai orang beratur mengambil makanan dan ada juga memberi hadiah, wang raya dan sebagainya, jadi dia dah jadi macam sebagai satu ikut-ikutan. Jadi yang bukan gelandangan pun akan tiba-tiba bertransformasi menjadi gelandangan. Jadi NGO berdaftar ini, mereka akan senantiasa memaklumkan kepada wakil ataupun pegawai di bawah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar Dewan Kuala Lumpur. So Dewan Kuala Lumpur dah ada unit yang membantu menguruskan aktiviti gelandangan ini. Ya, tadi saya kata kita ada pusat gelandangan yang mana NGO ini yang berdaftar dan juga mendapat kebenaran mengenai aktiviti ini boleh menggunakan premis di bawah Dewan Kuala Lumpur. Di situlah kita boleh mengawal aktiviti membantu gelandangan. Tetapi ni dia. Ini yang puncanya. Apabila advokasi mengenai tutur cara membantu gelandangan ini, kita lihat orang-orang muda khususnya anak-anak muda menjadikan ini sebagai satu aktiviti untuk mereka promosikan di media sosial. Jadi intention tu dah sedikit menyeleweng. Sepatutnya kita nak bantu mereka ini keluar dari jalanan, malah anak-anak muda ataupun mana-mana individu menganggap ini sebagai satu peluang untuk mendapatkan pendapatan melalui crowdfunding. Membuat kita panggil itu, saya boleh katakan sebagai satu yang tidak sah,
mereka membuat kutipan, kutipan dana awam, okey, dengan menceritakan betapa susahnya gelandangan. Walhal DBKL dan NGO yang berdaftar ini telah melakukan yang terbaik. Dah buat yang saya rasa jarang ada negara yang betul-betul membantu gelandangan ini. Ibarat kita panggil tu menuang minyak yang penuh. Okey, menatang minyak yang penuh. Minyak penuh kepada gelandangan. Tetapi apabila ada individu, organisasi yang tidak kita panggil tu mengikut atau cara ataupun tutur cara yang sebenarnya, ini menyebabkan aktiviti gelandangan ini semakin kita panggil tu tidak terkawal. Jadi jumlahnya semakin besar dan keadaan Bandaraya Kuala Lumpur semakin rosak dengan sampah-sampah, sisa-sisa makanan yang ditinggalkan, especially-nya di bulan Ramadan. Sebabnya bulan Ramadan ni bulan yang mulia, kita nak kesejahteraan dan sebagainya. Tapi apabila kita lihat individu-individu ataupun usahawan yang melihat di bulan Ramadan ini mereka ingin menyelamatkan gelandangan dengan memberi makanan, bersedekah, tapi cara yang salah. Maksudnya apabila terlalu banyak makanan, lebihan makanan itu, akhirnya dia akan menjadi sampah yang terpaksa diuruskan oleh konsesi, iaitu alam flora, dan mendatangkan kemudaratan dari segi kesihatan awam. Maknanya bila sampah tu banyak, mengundang kepada tikus, contohlah tikus dan sebagainya. So ini adalah sebab kenapa penguasa kementerian khususnya tidak menggalakkan mana-mana NGO ataupun individu menyumbang tanpa memberi kita panggil itu, tanpa mendapat kebenaran yang khusus, kerana ini merosakkan lagi, mencacatkan lagi Bandaraya Kuala Lumpur kita ini. Tapi dari segi penglihatan tuan sendirilah, memang apa yang tuan sebut itu betul, terutamanya menjelang hari-hari perayaan, sambutan hari raya semakin dekat, dan selepas ini mungkin sebelum ini pun sambutan tahun baru Cina misalnya. Jadi ini kesempatan yang diambil oleh NGO sendiri untuk menunjukkan bahawa mereka adalah merupakan NGO yang mengambil berat sebenarnya tentang kehidupan gelandangan. Tak kira lah sama ada di Kuala Lumpur atau di bandar-bandar lain. Tapi macam tuan kata, ini menjadi satu isu yang kadang-kadang tidak terkawal, tetapi media juga turut memberi sokongan sebenarnya kepada NGO ini. Dan apakah itu sebenarnya yang menjadi pencetus kepada NGO sendiri untuk terus memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukannya seperti golongan gelandangan ini? Baik, pandangan saya secara personal, kita kena melihat daripada sudut yang mana ke mana hala tuju. Kita nak pastikan kita menjadi negara madani, negara maju. Okay. Saya pernah pergi sampai ke Rom, Itali. Saya melihat bagaimana gelandangan diuruskan. Okay, gelandangan ditempatkan di sebuah kawasan, bukannya pusat, tapi di Rom Central. Kalau macam kita KL, kita di KL Central. Apabila waktu menjelang waktu malam akan ada anggota tentera dengan M60-nya, dengan K9-nya untuk mengawal. Jadi kita lihat gelandangan di sana sangat berdisiplin. Okay, dan ini yang menariknya. Apabila waktu siang hari, bila saya datang balik di tempat yang sama, lokasi yang sama, tidak ada seorang pun gelandangan kita lihat di situ. Jadi apa yang kita cuba laksanakan apabila kita nak dekatkan gelandangan ini dengan satu aktiviti yang dilihat boleh mengubah mindset mereka, iaitu mereka menguruskan sisa pepejal di Rom, Itali. Saya sangat tertarik apabila apa yang saya dapat tahu, apabila tong sampah itu apabila sampah dibuang, dilorongkan terus ke bawah di underground. Okey, so maknanya gelandangan ini bertempat di bawah di bawah tanah dan mereka mengasingkan sampah, dan daripada aktiviti itu mereka diberi kupon untuk mereka menebus makanan. So ini lebih baik daripada gelandangan yang kita lihat hari ini apabila NGO ini ataupun individu mengambil kesempatan untuk memberi makanan tanpa ada perancangan khusus, kerana mereka tak tahu
daripada ramai-ramai gelandangan tu ada yang juga menjual makanan itu untuk membeli dadah. Tapi di negara seperti saya kata tadi, Itali, mereka telah menguruskan gelandangan baik dan menukar habitat habit mereka daripada hanya untuk bergelandangan, tapi mereka mengusahakan sesuatu. Jadi saya menampakkan sekiranya di Malaysia ini semua NGO dibantu dengan agensi seperti SW Corp, seperti Jabatan Sistem Pepejal, kita boleh memulakan suatu sirkular ekonomi ataupun ekonomi sekitaran yang dilaksanakan atau diusahakan oleh gelandangan. Jadi saya tidak kejut ada gelandangan yang mungkin boleh menjadi usahawan kita semula yang berjaya, okey, kerana bagi mereka duduk di lorong-lorong di kawasan yang kita tahu mereka gelandangan ini banyak sebenarnya sampah-sampah yang boleh ditukar menjadi RM1. Seperti mana yang di Itali diorang laksanakan? Dari pengalaman tuan sendiri tak, ada tak contoh-contoh gelandangan yang sebelum ini menjadi gelandangan mungkin di Kuala Lumpur, tetapi kemudiannya dapat dikeluarkan daripada proses kehidupan mereka sebelum ini dan akhirnya berjaya sebenarnya dalam kehidupan mereka? Ada. Kita ada beberapa individu yang mana kita bantu ketika itu di bawah program Hijrah Warrior. Okey, ketika itu sekarang kita panggil Komuniti Anjung Kelana. Dia dah naik taraf daripada Hijrah Warrior, iaitu gelandangan, tapi mereka dah dipanggil Komuniti Anjung Kelana. Okey. Beberapa orang yang kita kenal pasti, mereka ini apabila kita buat aktiviti pre-love, produk pre-love, baju-baju, kasut dan sebagainya, memberi idea kepada mereka untuk menjadi usahawan bandel. Kalau kita tahu di Petaling Street, di Petaling Street kita panggil tu Pasar Karat. Pasar Karat ni antara destinasi yang menjadi kegemaran gelandangan ini. Gelandang-gelandangan yang telah kita bantu menetap di pusat kawasan gelandangan, dah ada yang menjadi usahawan. Mereka mengikut kita panggil tu peraturan ditetapkan di BKL, berniaga pada waktu-waktu yang ditetapkan, dan mereka pastikan kawasan itu akan dijaga dengan baik. Jadi mereka ini, untuk Tuan-Tuan Syakawi, mereka tidak di rumah, tapi mereka menginap di hotel-hotel berhampiran di Petaling Street. Jadi mereka tidak lagi bergelandangan. Cuma kita tak boleh bantu dari segi bantuan sara diri, baituman dan sebagainya, kerana mereka tidak ada kita panggil tu alamat tetap. Mereka tidak menyewa bilik, tapi mereka menyewa hotel-hotel yang berhampiran di kawasan perniagaan mereka. Tadi saya lihat visual yang keluarkan oleh penerbit, ialah ada yang bekerja di ladang-ladang, di kebun-kebun dan sebagainya. Itu adakah itu juga merupakan program yang melibatkan gelandangan keluar daripada apa yang mereka alami ketika ini? Baik, dah semakin menarik. Inilah keberhasilan. Keberhasilan apabila pada 2 Februari 2021 saya dipanggil di pejabat ketua setiausaha Kementerian Wilayah ketika itu untuk mengenal pasti apakah kaedah ataupun cara yang terbaik untuk membantu gelandangan ini keluar daripada jalanan. Jadi saya maklumkan bahawasanya bina upaya mengikut ke kita panggil itu kehendak mereka. Kita tak boleh mengarahkan, kita tak boleh bersifat authoritarian dalam kita mengurus gelandangan, kerana mereka ni ada masalah kita panggil tu mental illness, mental illness. Jadi kita tak boleh sama ratakan mereka. Jadi ada yang okey, baik, dan ada juga yang menentang arus. Jadi tadi Tuan Syakwi kata tertarik dengan aktiviti mereka berkebun dan meladang. Sebenarnya itu adalah lokasi yang diberikan oleh Kementerian Wilayah. Apabila mereka ditempatkan di Dewan Desa Waterpark ketika itu, di naik taraf, ditukar fungsinya menjadi pusat transformasi gelandangan. Mereka menginap di situ minimal 3 bulan, diberikan semua fasiliti surau, ada tempat berehat, ada kita panggil tu mereka boleh beriadah seperti bermain pingpong, bermain takraw, ada basikal yang disumbangkan oleh rakan di BKL Urbanis Malaysia. Mereka bagi basikal, jadi mereka dapat bersosial di tempat itu. Dan kepada yang berminat untuk mendapatkan allowance, kita sediakan allowance dan memberi kita panggil tunjuk ajar
bagaimana untuk mereka mengusahakan pertanian. Seperti tadi kita lihat mereka buat tadi, visual tadi adalah fertigasi timun. Okey, kita bantu mereka dengan kerjasama Jabatan Pertanian daripada asas saja sehinggalah hari ini kita telah menghasilkan berpuluh-puluh tan timun dan kita bantu mereka untuk menjadi usahawan tani. Jadi bukan sahaja mereka berlatih dengan disediakan allowance, malah mereka juga menjadi usahawan. Jadi saya sangat tertarik apabila ni saya kongsikan satu kisah baru saja beberapa bulan lepas. Macam kita lihat di visual ni, itu saya tu. Saya tolong. Okey, yang mananya satu ketika itu harga timun di pasaran sangat melambung tinggi. Jadi usahawan sate dan usahawan nasi lemak yang tahu akan wujudnya kebun Hijrah Warrior ni di Taman Desa ini memohon agar mereka dapat membeli. Saya kata I am not the boss. Saya bukan bos tu. Bosnya adalah gelandangan kita yang bernama Azhar. Jadi Azhar ni adalah batch pertama yang kita selamatkan pada sekitar bulan Januari 2021 sebelum tempat tu sedia untuk menerima mereka pada 18 Mac. Dan hari ini Azhar bukan lagi gelandangan, beliau adalah ketua ataupun pengurus kebun seluas lebih kurang 1 ekar. So kita lihat daripada mulanya kita membersihkan kawasan ini sehinggalah hari ini banyak agensi-agensi, even pelajar-pelajar universiti pun datang belajar dengan gelandangan kita. Jadi inilah sebenarnya hasrat Azhar yang pakai topi itu Azhar. Okay, beliau adalah ikon bagi saya. Beliau adalah individu yang membeli idea dan faham apakah kehendak Kementerian Wilayah dan juga DBKL serta pembangunan taruh yang lain dalam memastikan akan datang akan ada game changer ataupun kita panggil itu ikon di jalanan yang boleh menjadi usahawan dan membantu bukan saja gelandangan, malah anak yatim khususnya, malah asnaf-asnaf khususnya. Dan mereka-mereka ini boleh datang saja di Anjung Kelana, kita boleh susun jadual dan mereka boleh menjadi kita panggil itu pelatih kepada Encik Azhar kita ni. Okey. Baik tuan, kita nak sambung lagi. Tapi kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Yalah, masa pun semakin suntuk, tapi insya-Allah banyak lagi mungkin perkara yang sempat kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita di Ruang Bicara ini. Kita berehat dulu dan kembali semula Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Menarik sungguh apa yang Tuan sebut, dan menarik sungguh kalau kita lihat apa yang telah pun berjaya dicapai oleh antara mereka yang menyertai Hijrah Warrior ini, dan kejayaan yang telah pun ditunjukkan oleh saudara Azhar itu merupakan satu contoh yang cukup baik sebenarnya. Bila kita sebut tentang Hijrah Warrior ini sendiri, mungkin ianya sendiri ada sejarah yang agak panjang sebenarnya, matlamat yang cukup hebat dan juga cukup murni. Jadi mungkin kita perjelaskan lagi kepada penonton-penonton yang mungkin berminat untuk mengetahui tentang perkara ini sebenarnya, Tuan. Baik. Saya sendiri apabila terlibat dengan inisiatif Hijrah Warrior ni, saya akan pastikan bahawasanya bagaimana sesuatu itu berlaku, di mana puncanya berlaku. Jadi dalam ramai-ramai kita sekarang ni dah masuk batch ataupun grup kumpulan yang ke-11 sejak Mac 2021 sehingga hari ini April 2023 kita dah ada 11 kumpulan. Okey, dalam kumpulan tu memang ada yang keluar dan masuk kembali. Okey, fine. Jadi apabila kita ingin dapatkan apakah punca berlakunya lambakan ataupun berlakunya title gelandangan ini kepada individu itu, kita lihat antara puncanya mereka ni ramai datang daripada rumah kebajikan sebenarnya. Mereka ni berstatus anak yatim piatu. Okey, mereka tinggal di rumah kebajikan, tidak mendapat pendidikan yang
formal yang baik dan end up keluar pada umur 18 tahun, tiada siapa yang bantu, terjebak dengan najis dadah, masuk ke pusat pemulihan, keluar daripada pusat tapi tiada siapa yang menyambut mereka. Inilah antara punca-punca yang kita tak nampak. Pasal apa? Banyak isu-isu yang kami cuba dapatkan daripada kita punya peserta di Anjung Kelana itu, bagaimana mereka menjadi gelandangan. Kita mengambil masa yang sangat lama, Tuan. Saya sendiri, saya rasa lebih sebulan 2, saya pun bersama-sama mereka nak memastikan yang mereka menerima saya. Dan kita tidak ada title bos dan sebagainya di sana. Kami treat kita punya gelandangan itu sebagai adik-beradik kita lah. Pasal kita nak memujuk mereka untuk mengadakan aktiviti pertanian kita yang kita cuba kita bantu. Jadi bila kita dapat tahu mereka ni ada di kalangan anak yatim piatu yang memang tiada harta, tiada keluarga dan sebagainya, kami diberi peluang oleh Datuk Bandar, mantan Datuk Bandar, Datuk Seri Mahdi, Cik Ngah, untuk menguruskan sebuah rumah kebajikan di tengah kota, yang mana ketika itu ada masalah dari segi penjagaan. Alhamdulillah dalam tempoh setahun kita replicate apa yang kita buat di Anjung Kelana. Even Azhar pun bantu juga, semaikan pokok dan sebagainya. Bila anak-anak ini yang tidak nampak pentingnya pertanian sebagai satu industri, mereka akhirnya enroll ataupun masuk ke sekolah vocational pertanian. Kita ada 2 orang daripada Kolej Vocational Chenor. Mereka ambil kursus, seorang tu mengambil kursus ruminan, seorang mengambil kursus perprosesan makanan. Dan yang seorang lagi ni di Kolej Vocational Pertanian di Rembau mengambil kursus horticulture. Jadi mereka bertiga ini sebenarnya telah memberi satu, kita panggil itu role model yang bagus kepada adik-adik mereka di rumah kebajikan mereka ini, dan ada yang saya dengar akan mula masuk ke Kolej Vocational Pertanian. Jadi apa yang kita cuba lakukan Hijrah Warrior ni adalah bukannya untuk kita berhasrat menerima sebanyak mungkin. Kita tak nak, Tuan. Kita kalau boleh nak menamatkan macam generasi penamat rokok, kita nak generasi penamat gelandangan. So in order untuk caranya untuk kita membantu gelandangan yang bakal menjadi gelandangan ini ialah kita pergi ke peringkat yang lebih rendah lagi. Jadi daripada mereka berumur belasan tahun, kita nampak potensi untuk mereka menjadi gelandangan, kita bantu mereka ketika umur itu. Jadi di sinilah yang mana pusat transformasi gelandangan ini hari ini telah diberi kebenaran kepada kami di KASGI untuk mengadakan latihan. So bulan 6 ni insya-Allah kami ada full set of latihan daripada golongan dewasa, dan yang terbaru kami berdapat satu permohonan dari sebuah sekolah swasta, private school, untuk menghantar 36 orang murid mereka belajar asas pertanian bersama dengan Abang Azhar kita. So inilah keberhasilan. Sebenarnya it sounds easy, nampak macam senang, tapi tak, apabila kita tak ambil pendekatan mendalami, mengenal pasti, mengenali sendiri kita punya hijrah warrior tu. Jadi once kita dah kenal hati budi mereka dan mereka selesa bersama kita, dan mereka pun anggap kita pun dah sebahagian daripada mereka, dan di situlah kita dapat tahu kisah-kisah di sebalik, the untold story. Pasal kita selama ni kita tahu gelandangan ni malas, kita ada prejudis, kita ada stigma mengatakan mereka ni orang masyarakat tidak mengetahui dari mana asal mereka. Dan salah satu punca yang kita dapat di Anjung Kelana, mereka ni adalah kita panggil tu yatim piatu, tiada keluarga, tiada tempat nak pergi. Jadi apabila aktiviti di Anjung Kelana ini membolehkan mereka menjadi usahawan tani, dan kita boleh berkongsi dengan mereka rezeki, insya-Allah. Okey, kita juga dapat penerangan yang lebih jelas lah daripada tuan sendiri lah. Ini tentang satu lagi projek. Ini menjelang Aidilfitri lah. Projek Baju Raya Gelandangan 1444 Hijriah. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan projek ni, Tuan? Baik, setelah dah 2 tahun lah kita berjaya mentransformasikan kita punya rakan jalanan yang kita panggil Hijrah Warrior ini. Dah tiba masanya untuk mereka keluar untuk menjadi
orang biasa, maknanya title gelandangan tu dah boleh dipadam lah. Okey, dengan adanya baju baru, baju raya ni ialah sinonim dengan kita nak mereka ni terus beralih. Okey, mana dia saling kulit lah kena kita. Dia dah dapat baju raya. Okey, jadi mereka akan menjadi macam seperti Azhar, bukan lagi berstatus gelandangan, beliau mempunyai career, career, dan beliau mampu untuk berdikari, menyewa bilik ataupun rumah. Dan itulah maksud program kami ni. Kita nak kalau boleh semua yang budiman-budiman di luar sana untuk bantu kami, untuk merealisasikan usaha melahirkan lebih ramai Azhar di masa akan datang. Jadi dengan bukan memberi makanan, bukan memberi pakaian, tapi memberi ilmu kepada mereka. Jadi itulah yang kami maksudkan tadi, baju raya itu ialah ilmu supaya mereka boleh meraihkan kejayaan mereka. Lebih kepada simbolik yang cukup menarik sebenarnya. Okey, faham. Jadi datanglah ke Anjung Kelana, kita boleh bincang bersama dan kita boleh desainkan atau reka bentuk apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kita punya hijrah warrior yang selain daripada Azhar. Okey, tinggal lebih kurang 5 minit masa lagi Rashdan, begitu pantas masa berlalu sebenarnya. Tapi secara ikhlasnya saya nak dapat pandangan daripada Rashdan sendirilah. Tadi pun kita sentuh sebentar selalu tentang stigma dan juga tentang persepsi masyarakat bila kita sebut tentang golongan gelandangan ini. Tetapi apakah Tuan merasa yakin selaku pengerusi Persatuan Kebajikan Golongan Asnaf dan Gelandangan Kuala Lumpur dan Selangor ini, merasa yakin bahawa sebenarnya segala usaha, segala program yang telah pun dan akan disusun atur oleh KASG sendiri akan mencapai ke matlamat yang diharapkan, yang dicita-citakan, dan mungkin untuk menghapuskan terus golongan gelandangan adalah sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai impossible sebenarnya, kerana mereka juga harus berubah menghadapi satu situasi yang lebih mencabar di luar sebagai golongan gelandangan ini. Tapi keyakinan yang ada kepada Rashdan dan rakan-rakan di KASG sendiri. Baik. Kami di KASG kita mempraktikkan matlamat pembangunan mampan SDG 2030. Kami sangat berfokus kepada kerjasama untuk menghasilkan matlamat tersebut, iaitu partnership for the goals. Jadi untuk makluman semua di luar sana, semalam saja baru kami dikunjungi oleh pegawai daripada HRD Corp. HRD Corp sangat berminat untuk menjalinkan kolaboratif kolaboratif bersama kami dan juga Universiti Kuala Lumpur Business School. Jadi apa yang kita yakin di sini adalah apabila kita naratifkan dengan baik, dengan cantik, bagaimana usaha ini boleh diketengahkan sehingga mereka ini boleh menjadi independent. Sehingga mereka boleh menjadi usahawan yang sebenar dengan bantuan dari segi latihan, yang mana HRD Corp, seperti perbincangan kami semalam, mereka bersetujulah untuk menjadikan aktiviti di Anjung Kelana ini sebagai model untuk golongan B40 khususnya. Kerana B40 ini adalah antara golongan yang sangat dekat hampir untuk menjadi gelandangan. Jadi sebelum mereka ini bertukar menjadi gelandangan, HRD Corp sangat proaktif ataupun sangat kita panggil itu berminat untuk bekerjasama, menjalinkan kerjasama. Kita melatih lebih ramai B40 untuk menjadi usahawan. Dan kita ada student-student dan pelajar daripada Uni KL yang memang cekap lah budak-budak zaman sekarang ni dengan media sosialnya, TikTok dan sebagainya. Mereka akan menjadi kita punya promoter. Jadi saya membayangkan dengan kerjasama pihak kami, HRD Corp dengan Uni KL dan dibantu oleh pemegang-pemegang taruh yang lain, khususnya kementerian, jabatan wilayah. Sekarang dah tukar jadi jabatan wilayah. Persatuan. Dengan adanya Dewan Madya Kuala Lumpur yang menjadi penyokong tegar, yang menyokong 100% usaha kami ini, dan juga rakan-rakan yang lain, saya yakin kita akan dapat mengurangkan jumlah gelandangan dan kita juga akan dapat membantu lebih ramai golongan sasar
asnaf anak yatim khususnya, insya-Allah. 2 minit lagi ada masa sebenarnya. Apa ni boleh. harapan dan juga seruan anda lah, bukan saja kepada masyarakat yang mungkin mempunyai persepsi, yang mempunyai stigma yang cukup yang mungkin meragukan bila kita bercakap tentang golongan geladangan ini, tetapi juga kepada NGO yang mungkin kita hormati dengan apa yang mereka lakukan, tetapi haruslah dilakukan dengan cara yang betul dan sebagainya, kerana yang penting ialah untuk membantu golongan ini supaya keluar daripada apa yang mereka alami ketika ini sebagai geladangan. Seruan dan harapan tuan. Harapan saya untuk semua pihak, media, agensi, private sector dan sebagainya, kita perlu berganding bahu, berganding bahu, kita mengenal pasti apakah kaedah yang terbaik untuk kita bersama-sama memastikan golongan sasar kita ini dapat dibantu seiring dengan matlamat mampan, supaya bandaraya kita ini boleh menjadi lebih dinamik, vibrant khususnya, dan isu-isu sosial dapat kita selesaikan secara langsung, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Rashid dan Abdul Rashid kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita mengucapkan setinggi tahniah kepada Rashdan dan rakan-rakan di KASG, dan kita mendoakan semoga segala usaha baik yang dilakukan dan akan dilakukan oleh KASG akan menghasilkan sesuatu yang akhirnya akan memberi faedah yang cukup besar sebenarnya kepada golongan geladangan, terutamanya di Kuala Lumpur dan juga di badan-badan besar yang lain. Jadi itu harapan kita. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami sebut kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Sama-sama. Baik.